الضلال فأنت توفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin hadirat yang dikasihi lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para muhibbin rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita peluang sekali lagi untuk meneruskan kehidupan serta bersyukur kehadiran Allah. Kita diberi taufik, dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, dihimpunkan pada pagi ini di dalam taman-taman syurga, di dalam majlis zikir, di dalam majlis ilmu, yang mana suatu tempat dan suatu majlis yang sangat-sangat diredai oleh Allah. Di dalam suatu tempat, suatu majlis, suatu perhimpunan hamba-hamba Allah yang terpilih. Meskipun kita hamba yang penuh dengan kelekaan, kelalaian, dosa dan maksiat, tapi namun demikian, sungguh pun demikian, kita sangat-sangat bersyukur kerana masih lagi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmatnya, dipilih oleh Allah, dijemput oleh Allah menjadi tetamu-tetamu Allah. Malah ini merupakan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah yang dilakukan oleh hamba, dengan makna Allah memilih mereka, meletakkan mereka di dalam majlis ilmu. Tanda-tanda orang-orang ataupun hamba yang akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tandanya di atas dunia ini, kita boleh mengetahui sama ada diri kita itu duduk di dalam kelompok orang-orang yang akan diberi kebahagiaan akhirat ataupun kecelakaan akhirat. Di atas dunia ni kita boleh tahu dah di mana tempat kita nanti di hari kiamat. Kita boleh tengok di atas dunia ni apa perkara yang kita sibukkan, apa perkara yang kita bimbangkan. Kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda orang yang akan diberi kebahagiaan oleh Allah, mereka akan diberi ilmu yang bermanfaat. Dan tanda-tanda orang yang celaka itu, tanda-tanda hamba Allah yang celaka itu, mereka dijauhkan daripada majlis ilmu. Wal'iyadha billahi min dhalik. Jadi kita bersyukur Allah pilih kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memilih kita di masa-masa yang akan datang, dihimpunkan kita dalam majlis ilmu, dan kita tidak lupa untuk mendoakan sahabat andai kita, saudara mara kita, kawan-kawan serta kenalan kita. Mudah-mudahan sekaliannya turut dipanggil, dijemput, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Diharapkan sekalian hadirin hadirat sihat walafiat dan insya-Allah di musim-musim wabak ni, mudah-mudahan kalian semua dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, sambungan kitab Munyatul Musalli. Ada tak yang catat saya punya kitab muka surat berapa ni? 54 ya. Tapi kita 16. Dan 16 kat ini 50. Kita Rumi lain 16 Pada kata musannif mana? Kita ambil dan lagi firman-Nya Allah, ambil situ lah, illal musalli, ambil situ boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan lagi firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, illal musallina alladhina hum ala salatihim daimun. Rumi muka surat apa? 16. Jadi kawan-kawan ada yang ikut nanti. Jadi kawan-kawan yang ada kitab yang ikut online ni muka surat 16. Kita Rumi muka surat 16. Awal kita lagi ni. Awal kita baru 3-4 kali baca. Illal musallina alladhina hum ala salatihim daimun. Melainkan orang yang sembahyang yang atas mereka itu orang yang sembahyang berkekalan memeliharakan dia sembahyang. Jadi kata ulama, ayat ini diturunkan merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat, kepada hamba-hamba Allah yang mana manusia ni memiliki tabiat kelakuan manusia, dan bersifat mereka itu manusia dengan keluh kesah dan terkejut. Manusia ni ada sikap kita ni kadang-kadang duduk dalam keluh kesah, meskipun lengkap dengan harta kekayaan, cukup makan, cukup pakai, cukup duit, tapi hati kita keluh kesah, terkejut, keluh kesah, tak tenteram maksudnya. Jadi ada orang-orang yang Allah Ta'ala kecualikan. Di antaranya orang-orang yang dapat mengambil faedah daripada solatnya. Maka mereka ini Allah Ta'ala beri kelebihan di dalam kehidupan mereka. Dia akan menjadi orang yang tidak bersikap dengan keluh kesah, resah, gelisah. Sebaliknya dia akan menjadi orang yang tenang, penuh ketenangan, meskipun di dalam dirinya menghadapi pelbagai masalah kehidupan. Itu faedah solat, di antara faedah solat. Maka diistisna, yakni dikeluarkan mereka itu. Jadi orang-orang yang dapat melaksanakan solat yang sempurna, solat yang baik, solat yang berkualiti, solat yang hadir hatinya, penuh kekhusyukan hatinya, penuh keikhlasan,
cukup rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang zahir maupun yang batin, penuh dengan sifat tawaduk di dalam hatinya, merendah diri di dalam solat contohnya, maka orang-orang yang menunaikan solat dengan sempurna ini, Allah kecualikan mereka daripada mana? Mereka itu daripada bagai jenis manusia yang dijadikan perangai mereka itu terkejut. Mudah kita faham, manusia yang menggelabah lah, mudah. Orang yang sempurna solat, dia tak menggelabah sikap dia. Dia orang yang tenang, penuh ketenangan, meskipun dalam hidupnya banyak masalah. Sebaliknya, orang yang tidak mendapat faedah solat dia akan menjadi manusia yang menggelabah tak tentu pasal. Bila ditimpa ujian, menggelabah, keluh kesah, merumut-rumut dan sebagainya. Itu satu sikap yang tak baik. Itu suatu sikap yang tak elok, yang tak baik. Bersifat keluh kesah, resah gelisah. Kita nak hidup atas dunia ni tenang. Sebab tu hakikat ketenangan itu bukan harta. Hakikat ketenangan itu bukan harta, bukan duit, bukan pangkat, bukan jawatan. Malah hakikat ketenangan itu duduknya pada hati yang baik. Hati yang baik, hati yang mengenal Tuhan, hati yang bersifat dengan segala sifat mahmudah, hati yang bersih dari sebarang sifat mazmumah. Maka orang yang memiliki hati yang sedemikian, dia akan dapat menikmati kebahagiaan hidup, ketenangan, meskipun dia orang fakir miskin ataupun dia orang kaya. Dia tak akan menjadi keluh kesah apabila jiwanya baik, rohnya baik, qalbunya baik. Dan keluh kesah mengenakan mereka itu kejahatan. Maksudnya, apabila datang kepada manusia tadi perkara yang tidak diingini, dia akan bersikap keluh kesah, menggelabah. Orang yang sempurna solatnya, meskipun diri mereka itu dibalakan oleh Allah dengan kejahatan, maksudnya kecelakaan, bala, masalah, mereka ini dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang tenang, orang yang tenteram jiwanya, tenang jiwanya. Dan apabila mengena mereka itu kebajikan, ditegahkan kebajikannya daripada mengerjakan kebaikan. Apabila Allah Ta'ala memberi perkara-perkara yang diingini oleh hawa nafsu mereka, maka mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kita dalam dunia ni bersilih ganti. Sama ada kita mendapat perkara yang diinginkan oleh nafsu, dan ataupun kita mendapat benda yang tidak diingini oleh hawa nafsu. Betul tak? Daripada kita bangun pagi sampai ke malam ke, inilah benda yang bersilih ganti. Dapat benda yang kita nak, dan kadang-kadang sampai pada kita benda yang kita tak mau. Orang yang sempurna imannya, meskipun dapat perkara yang tidak dikehendaki oleh hawa nafsunya, dia tetap bersikap tenang, sabar, bersangka baik dengan Allah, redha. Itu faedah daripada solat. Dan apabila mereka memperolehi benda yang diingini oleh hawa nafsu mereka, mereka akan mensyukuri
nikmat dah. Dia tidak melampau batas. Sebaliknya, ada di kalangan kita manusia, apabila mendapat memperolehi benda yang diinginkan oleh hawa nafsu, maka dia akan menyalahgunakan benda. Contohnya nikmat apa? Kesihatan. Sihat ni benda yang diingin oleh hawa nafsu, betul? Tapi bila kita tidak bersabar dengan nikmat sihat ni, kita akan salah gunakan nikmat sihat kita untuk menjauhkan diri daripada Allah. Sepatutnya menggunakan nikmat sihat untuk semakin dekat dengan Allah. Tiba-tiba kita menggunakan nikmat sihat untuk lari daripada Allah, untuk meninggalkan perintah Allah. Ada pun orang yang solat, yang betul solatnya, yang berkualiti solatnya, dia tak macam tu. Bila dapat benda tak sedap, dia sabar, dia sangka baik dengan Allah, dia redha dengan aturan Allah Ta'ala. Bila dapat benda yang sedap, yang seronok dengan nafsu, dia akan bersyukur. Sebaliknya, satu golongan tadi, bila memperolehi, bila sampai kepada dirinya perkara yang tidak diinginkan oleh hawa nafsunya, dia akan bersifat keluh kesah, resah gelisah, tak boleh terima takdir, bersangka jahat dengan Allah, merungut-rungut. Itu sikap orang yang tak baik. Dan bila diberi kebaikan oleh Allah, dia lupa untuk bersyukur. Bila Allah bagi baik, benda baik, tak bersyukur. Makna apa maksud syukur? Menggunakan nikmat kepada perkara yang disuruh oleh Allah. Itu maksud syukur. Bukan mengucap Alhamdulillah. Mengucap Alhamdulillah itu memuji Allah dengan nikmat yang Allah beri. Contoh hari ni, Alhamdulillah Allah beri kita hidup lagi. Alhamdulillah celik mata lagi. Itu memuji Allah dengan nikmat hidup yang Allah beri. Adakah kita bersyukur dengan nikmat hidup yang Allah beri kita hari ini? Itu tengok mana kita gunakan nikmat hidup kita hari ini. Adakah kita gunakan nikmat hidup kita hari ini untuk mentaati perintah Allah, ataupun kita gunakan nikmat hidup kita hari ini membelakangkan perintah Allah? Barang siapa yang menggunakan nikmat hidup ni, mentaati perintah Allah, membuat kebaikan, maka dia masuk dalam golongan orang yang bersyukur. Sebaliknya, orang yang tidak menggunakan nikmat hidup di pada hari ini untuk menunaikan perintah Allah, mentaati perintah Allah zahir maupun batinnya, termasuklah dalam golongan orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah. Itu maksud syukur, maksud kufur.
Syukur ni bukan maksud memuji, menggunakan nikmat itu kepada perkara yang Allah redha. Itu maksud syukur. Tuan-tuan ada kenderaan, tuan-tuan gunakan kenderaan untuk tolong tuan-tuan pergi masjid surau, cari ilmu, solat berjamaah. Itu nama bersyukur dengan nikmat kenderaan. Tuan-tuan ada kenderaan tapi tak digunakan untuk melakukan ibadat, tapi digunakan kenderaan tadi untuk membuat benda-benda yang sia-sia contohnya, maka tidak bersyukur, tidak bersyukur. Kiaslah yang lain-lain tu maksud syukur. Ada orang diperasan dia bersyukur apabila dia memuji alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi bila dia memuji, dia kata dia hamba yang bersyukur. Dah syukur tu makna gunakan nikmat tu kepada perkara yang Allah redha, baru panggil syukur. Allah bagi kita sihat, mana kita gunakan sihat. Allah bagi kita nikmat akal, mana kita gunakan akal kita. Adakah kita menggunakan akal untuk memahami hukum hakam Allah? Jadi pagi ini kita bersyukur alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah kerana Allah memberi taufik kepada kita boleh menggunakan akal kita untuk memahami hukum hakam Allah, belajar agama. Inilah di antara faedah Allah mengurniakan akal pada kita manusia. Apa tujuan kita dihidupkan oleh Allah? Beribadat. Maka kita gunakan akal kita, menuntut ilmu, memahami bagaimanakah cara untuk melakukan amal ibadah yang Allah perintahkan kita. Jadi kita belajar tauhidnya, tasawufnya, fiqahnya, Qurannya, yang mana asbab daripada kita belajar memahami tadi, ibadat kita dapat tunaikan dengan baik, dengan betul seperti yang Allah suruh. Masuk dalam golongan orang yang bersyukur dengan nikmat akal kewarasan yang diberi oleh Allah. Sebaliknya, ada manusia yang tidak menggunakan akalnya untuk mengenal Allah, untuk memahami hukum hakam Allah, malah digunakan akalnya semata-mata bersibuk berbimbang mencari jalan bagaimana untuk mengejar kekayaan di atas dunia. Macam mana nak kaya, macam mana nak hebat, macam mana nak orang pandang, macam mana tu akalnya digunakan ke situ. Dia tak pernah gunakan akal macam mana nak baiki solat, macam mana nak baiki hati, macam mana nak kenal Tuhan, macam mana nak buang sifat penyakit-penyakit hati yang Allah benci, macam mana nak hiaskan hati dengan sifat-sifat yang Allah redha. Dia tak pernah gunakan akal ke situ. Na'udzubillah. Baik, maka seperti bahawasa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahawasanya orang yang sembahyang itu atas sebenarnya sembahyang. Maksudnya ada golongan orang yang sembahyang tapi tidak sebenar, ada. Bila musannif kata begitu, maka seperti bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahawasanya orang yang sembahyang itu atas sebenarnya. Maksudnya ada orang yang sembahyang atas tidak sebenar. Kita agak-agak kita duduk kat belah mana? Selama ni kita dah solat berbelas tahun, dah solat berpuluh tahun, kita duduk belah mana agak-agak? Kita fikir-fikir, renung-renung, muhasabah diri kita.
Memanglah kita solat, ramai orang solat, tapi duduk sebelah mana? Adakah masuk dalam kelompok orang yang mendirikan solat dengan sebenar ataupun mendirikan solat dengan tidak sebenar? Mana contoh orang yang mendirikan solat dengan tidak sebenar? Dia mendirikan solat tanpa dia memahami kaifiat solat. Dia tak tahu perkakas semayang, dia tak tahu. Dia hanya tahu buat, meniru-niru perbuatan orang lain. Rukun qaulinya salah, rukun fi'linya tak sempurna, akidah entah ke mana, keikhlasan entah ke mana, syarat sah sembahyang tak tahu, rukun sembahyang tak tahu, tapi solat. Ada yang tak tahu cara menutup aurat dalam solat, tapi solat. Kita tengok di RNR, ramai yang berhenti solat, tapi bagaimana pakaian yang mereka pakai waktu solat? Nampak tak tu? Jadi kita ni nak masukkan diri kita belah mana? Masuk dalam golongan orang yang mendirikan solat dengan sebenar, ataupun masuk dalam golongan orang yang mendirikan solat dengan tidak sebenar? Sementara hidup ni lah kita nak kena fikir ni, sebab ini urusan yang sangkut paut dengan kematian kita. Di antara soalan yang akan ditanya oleh malaikat nanti tentang sembahyang. Apa persiapan kita? Apa persiapan kita nak bertemu dengan malaikat yang nak menyoal siasat tentang solat kita? Apa persiapan kita? Dah buat persiapan ke belum? Agak-agak kalau kita Allah ambil nyawa hari ni kita akan jumpa dengan malaikat yang akan menyoal siasat tentang ibadah kita, di antaranya tentang solat. Macam mana kita nak jawab? Agak-agak boleh jawab. Hari ni kita akan bertemu dengan malaikat maut. Dah ada persiapan belum? Dah buat persiapan belum? Ke kita tak yakin adanya malaikat maut, adanya munkar nakir? Kalau tak yakin, maknanya tidak beriman, maknanya munafik. Munafik ni orang yang tak yakin dengan perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia solat. Itu munafik, kafir munafik. Kafir munafik ni dia menunaikan solat, puasa, tapi hatinya tak yakin dengan perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang malaikat maut dia tak percaya, tentang nikmat kubur, azab kubur dia tak percaya, tentang malaikat munkar nakir dia tak percaya, tapi dia solat, dia puasa. Itu kafir munafik. Na'udzubillah. Kita orang beriman yakin sungguh-sungguh. Apa persiapan? Baik laki-laki, baik perempuan. Apa persiapan kalau kita Allah ambil nyawa hari ini? Agak macam mana? Waktu kita ni jangan terlupa memikirkan tentang persiapan mati. Itulah orang cerdik. Nabi kata orang yang cerdik adalah orang yang membuat persiapan mati sebelum datang. Persiapan mati sebelum datang persiapan mati sebelum datang hari kematian dia. Itu orang itu orang bijak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan ni Allah himpunkan dalam golongan orang yang cerdik. Walaupun kita tak pandai cakap orang putih,
Cakap orang putih. Sebab manusia ni kalau cakap orang cerdik ni, dia pandai cakap orang putih. Orang cerdik ni dia pandai cakap orang putih. Tu orang cerdik di sisi pandangan manusia lah. Pandangan manusia, orang cerdik macam mana? Orang cerdik macam mana? Pandai cakap orang putih, ilmu akademiknya tinggi, gajinya bos. Akademiknya tinggi, gajinya besar, Ta'ala, iaitu mencari rezeki yang halal berlebih-lebihan daripada qadar yang sepatutnya. Contohnya begini, kita pergi jamuan makan, contoh lepas ni ada makan apa? Ada. Lepas ni ada makan, semua makanan halal, tapi saya mengambil semua makanan itu mentang-mentang halal, saya ambil semua. Saya ambil 2-3 pinggan untuk saya seorang. Saya bukan ambil benda haram, saya ambil makanan yang halal, betul? Tapi kalau demikian cara saya mengambil, apa orang panggil? Baik adab ke jahat adab? Elok tak akhlak ataupun buruk akhlak? Buruk akhlak. Nampak tak ke? Padahal halal. Begitu. Sebab saya ambil lebih daripada qadar yang saya nak makan. Walaupun halal, itu mengaibkan, itu memalukan, itu menjatuhkan maruah. Begitulah juga dalam kita mencari rezeki yang halal. Kita cari lebih daripada qadar yang kita nak guna untuk ibadat. Memang halal. Kita cari lebih daripada qadar yang kita nak guna untuk ibadat. Yang lebih malang sekali, asbab mencari rezeki yang halal tadi, kita membelakangkan akhir. Ini jauh lebih rosak adab dan akhlaknya dalam mencari rezeki. Kalau yang haram sudah tentu. Kalau mencari rezeki yang haram, yang syubhat itu dah memang tentu tidak beradab, tidak berakhlak, memang keji. Mencari rezeki yang halal pun, kalau mencari lebih daripada qadar yang sepatutnya, sehingga meninggalkan kewajipan, sehingga kita tak boleh melaksanakan kewajipan yang Allah perintah, itu masuk juga dalam jahat adab dalam mencari rezeki. Maka waspada. Kata ulama, besok sikap yang demikian menjadi asbab memalukan kita di padang mahsyar. Memalukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain nak makan juga, orang lain nak berharta juga, tapi mereka man-man. Mereka man-man sehingga mereka dapat solat, dapat menuntut ilmu, dapat menunaikan kewajipan, padahal dia cari makan macam kita juga. Dia makan macam kita juga, dia pakai macam kita juga, dia ada rumah macam kita juga.
Tapi mereka ada masa dan ruang untuk menunaikan kewajipan yang Allah perintahkan atas diri mereka. Kita ni meskipun nak makan seperti mereka, nak duduk ada rumah macam mereka, pakaian kenderaan macam, tapi sampai kita membelakangkan perintah Allah, jadi malu. Orang lain nak makan juga, orang lain makan juga, kita pun makan. Kenapa orang lain boleh sabar, kenapa kita tak boleh sabar? Nampak tak? Kenapa orang lain boleh menahan nafsunya, kita tak boleh menahan nafsu? Padahal fikrah kita sama. Dia pun nak mewah, kita pun nak mewah, tapi dia boleh bersabar. Dia nak kaya, kita pun nak kaya, tapi dia boleh bersabar. Kita tak boleh sabar. Kita gunakan segala masa dan waktu kita untuk mencari kekayaan. Mereka boleh sabar. Tak boleh melampau. Ini ada masa untuk akhirat pula, ini masuk ibadat pula. Tak macam kita, habis masa kita gunakan untuk mencari keduniaan semata-mata. Na'udzubillah. Dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu, kenapa kita ni disuruh belajar solat ni? Supaya kita boleh melaksanakan solat yang sebenar. Supaya kita boleh mengeluarkan diri kita, laki-laki ataupun perempuan, mengeluarkan diri kita daripada kelompok yang solat dengan tidak sebenar tadi tu. Ni tujuan kita belajar ni. Bila Allah dekatkan tuan-tuan dengan ilmu tentang solat, itu dalil petanda Allah nak memperbaiki solat, tuan-tuan. Bila Allah dekatkan tuan-tuan dengan ilmu tajwid, itu tanda-tanda Allah nak baiki bacaan Quran, tuan-tuan. Betul tidak? Nampak tak? Itu tanda-tanda. Jadi tanda-tanda bila Allah nak baiki bacaan Quran seseorang daripada salah jadi betul bacaannya, Allah akan pilih dia jadi orang yang mengaji Quran. Bila orang tu Allah nak baiki akidah dia, Allah akan pilih dia duduk dalam majlis ilmu akidah. Bila Allah nak pilih orang tu memperbaiki solat dia, Allah akan dekatkan dia dengan belajar ilmu tentang solat. Maksudnya Allah nak baiki solat dan Allah nak terima solat kita. Tu maksud dia. Sebaliknya orang-orang yang Allah tidak terima solat dia, Allah akan biarkan mereka dalam keadaan solat tidak sebab. Allah biarkan mereka. Dia tak akan belajar tentang solat, dia tak peduli. Dia asalkan sembahyang, dia tak peduli sembahyangnya sah ke, batal ke, cukup syarat ke, dia tak peduli. Itu yang kita kena risau tu. Itu yang kita risau kalau Allah tak pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Itu tanda-tanda Allah tak nak terima amalan kita. Na'udzubillah. Kalau anak bini kita Allah tak pilih belajar pun sama. Tanda-tanda Allah tak nak terima amalan anak bini kita. Na'udzubillah. Jadi kita orang laki-laki ingat, jangan pentingkan diri sendiri. Kita nak Allah terima solat kita, kita nak juga Allah terima solat anak bini kita. Jadi jangan pentingkan diri. Sebab kita ni dua-dua besok akan ditanya dengan soalan yang sama tentang Tuhan, tentang solat dan sebagainya. Bukan dalam kubur besok bini kita duduk berehat tak kena tanya. Sebab apa? Tunggu tok laki, nanti soalan tu semua dia tanya pada tok laki. Dah kena tanya juga. Kena tanya juga tentang solatnya, tentang akidahnya. Jadi macam mana bini kita nak jawab kalau dia tak belajar? Jadi jangan pentingkan diri sendiri. Ada golongan yang terleka, terlupa macam tu. Syaitan dia banyak perangkap dia, tuan-tuan. Syaitan ni dia banyak permainan dia. Di antara permainan dia tadi macam tu. Kalau tok laki dia dah belajar, dah ke masjid surau, dia akan meletakkan, memuji, mewaswaskan, membisikkan waswas, bisikan syaitan dalam hati, bahawasanya apabila seorang ketua keluarga tu dah belajar agama, cukuplah, tak perlu bininya belajar. Maka tuan punya diri berasa selesa. Alhamdulillah, aku dah mengaji, tak anak bini tak mengaji, tak apalah. Siapa kata tak apa? Lalu kita akan biarkan bini kita dalam keadaan tak belajar agama. Sebab kita merasakan cukup dah bila kita sebagai suami dah belajar. Itu semuanya perangkap, tuan-tuan. Itu semua perangkap. Sebab tu kita jangan berasa Alhamdulillah dah beres dah tunaikan tanggungjawab dah, ni kalau mati husnul khatimah. Bini kita tu, kesian bini kita tu. Besok bila dekat tanya tentang solat, dia tak dapat jawab. Tentang akidah dia tak dapat jawab. Tak dapat jawab, kena azab.
Kita yang bertanggungjawab mengajar mereka. Sebab tu kalau kita tak pandai ajar mereka, tarik mereka belajar, bawa mereka belajar, atau carikan guru untuk mereka, atau suruh mereka pergi mengaji. Jangan kita merasakan bila kita suami dah mengaji, anak bini tak mengaji, tak apa. Mana ada macam tu tuan-tuan? Itu pahaman sesat tu. Nampak tak? Bila kita jahil pada anak bini, masih ada sempat lagi masa tuan-tuan. Ada sempat lagi masa. Sebab tu suami bertuahlah kalau isteri kita tu ada kesungguhan nak mengaji, nak belajar agama. Dia seorang isteri yang baik sebenarnya, yang nak meringankan beban akhirat kita tu. Tu isteri yang baik. Dia belajar, walaupun dia tahu suami dia tak pandai ajar dia pergi cari ilmu. Tu tanda dia isteri yang nak menolong, memudahkan urusan akhirat suami dia. Sebab dia yang akan ditanya, suaminya akan ditanya besok. Kalau dia tak semayang, suaminya kena tanya tak kenal Tuhan, dia kena tanya hati kotor, suami kena tanya. Tapi dia tak nak suaminya besok makna susah urusannya di hari kiamat, maka dia suka rela dia pergi cari ilmu, dia minta izin, awak saya nak pergi belajar agama. Patut bersyukur dapat isteri yang macam tu. Bukan marah, bukan larang, bukan halang. Dan lagi pula kerana bahawanya sembahyang sebenarnya itu menegahkan daripada fahsya dan mungkar. Kenapa kita kena berusaha sebelum mati ni? Kita ni semua laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, tak peduli, kena usaha perbetulkan, perbaiki sembahyang kita yang zahir dan yang batin. Kena usaha memperbaiki solat supaya dapat kita mendirikan solat yang sebenar-benar. Kenapa? Ni di antara jawabnya, supaya kita ni memperolehi, mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Kerana ini janjian untuk orang yang solatnya sebenar saja. Mana? Seperti firman Allah Ta'ala, mencegah daripada fahsya dan mungkar. Allah. Kita tengok diri kita sendiri. Kita tengok diri kita masing-masing. Berapa lama kita solat? Kenapa lidah kita tak baik-baik? Itu kita renung-renung. Cuba kita renung-renung. Berapa belas tahun, berapa puluh tahun kita dah solat. Bukan sekadar yang wajib, kita juga banyak membuat benda yang solat yang sunat-sunat. Kenapa lidah kita masih keji? Kenapa lidah kita masih suka menceritakan keburukan dan kejahatan orang lain? Kenapa lidah kita suka mendoa-doakan yang tak baik untuk saudara kita? Kenapa lidah kita masih suka mengadu domba, mengumpat, jadi batu api, memfitnah, cakap yang lucah-lucah, cakap yang tidak beradab, berakhlak? Kenapa? Bukankah tu benda keji? Betul? Betul ke tidak? Kalau yang isteri contohnya, lidahnya tak terjaga dengan suami, meninggi-ninggikan suara dengan suami, kadang-kadang ada yang maki hamun suami, mengherdik suami, padahal solat. Nampak tak? Ini menunjukkan solat kita bermasalah. Sebab ni Allah janji kan? Allah janji ni, wa aqimis solah, firman Allah Ta'ala, wa aqimis solah, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Selalu kita dengar ayat tu, tapi kita tak perhati.
Ayat ni kita selalu dengar tapi kita tak renung, tak perhati. Kita tak perasan yang diri kita tak dapat kelebihan seperti yang Allah sebut dalam ayat tu. Ni kita muhasabah diri kita, tuan-tuan. Saya muhasabah diri saya, tuan-tuan muhasabah diri tuan-tuan sendiri. Sebab tu kita mengaji, niat kita belajar nak mencari kesilapan diri sendiri. Kita mengaji nak mencari kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan Allah tunjuk supaya dapat kita usaha baiki sebelum kita mati. Kita mengaji bukan nak cari salah orang, cari salah diri kita sendiri. Renung-renung diri kita sendiri, betul ataupun tidak. Mudah-mudahan menimbulkan keinsafan dan ada usaha untuk kita baiki. Sepatutnya kita kena takut, kena risau, kena bimbang, kerana kita belum mendapat apa yang Allah janjikan dalam hidup kita. Meskipun kita dah sembahyang, patut kita kena risau. Patut kena risau. Kenapa aku tak dapat lagi ni? Kenapa lidah aku tak baik-baik lagi? Kenapa mata aku masih suka seronok tengok benda haram? Kenapa tangan aku masih suka buat benda haram? Kenapa jari aku masih suka menulis benda-benda haram? Pernah tak kita tanya diri kita? Sedangkan kita solat, tapi kebaikan dan faedah solat tu kita tak dapat lagi. Kita nak mati dah. Kita nak mati dah. Mati bukan tunggu tua, mati bukan tunggu sakit. Larilah sejauh mana pun, sebenarnya kita semakin dekat dengan mati. Larilah selaju mana pun, kita bukan menjauhkan diri daripada mati, bahkan kita semakin dekat dengan mati. Itu hakikatnya, tuan-tuan. Kita berasa kita jaga kesihatan, jaga pemakanan, begini dan begitu, kita ingat kita menjauhkan diri daripada mati. Dah semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan tak pernah mengundur setapak pun. Tak pernah mengundur walau setapak pun. Semakin dekat. Jadi macam mana dah? Dan dirikan olehmu, kata Allah Ta'ala, aqimis solah, hendaklah kamu mendirikan solat. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW serta umatnya. Hendaklah kamu mendirikan solat. Mendirikan solat makna mendirikan solat yang betul. Mendirikan solat yang betul, mendirikan solat yang cukup syarat dan rukun-rukunnya. Belajar bab solat, belajar, belum terlambat lagi, belajar. Tak terlambat lagi, tapi jangan buat lambat-lambat. Jangan buat lambat-lambat ni. Belajar, ngaji cepat-cepat. Laki perempuan ngaji. Tak boleh mengaji hari Isnin sampai hari Ahad, hari Jumaat, hujung minggu kita mengaji. Boleh? Tak ada alasan tu. Tak boleh ngaji siang malam, tak boleh malam petang. Tak boleh secara talaqi. Begini, ngaji online. Sungguh ngaji online pun kalau betul caranya boleh dapat ilmu juga. Apa alasan kita nak lagi besok? Mana alasan nak lagi apa? Ya Allah, besok Allah tanya kenapa amal salah tak belajar, apa kita nak bagi tu? Tak boleh. Tak ada alasan kita Allah terima. Tak boleh lari. Jadi Allah Ta'ala perintahkan dan dirikan olehmu akan sembahyang, bahawasanya dengan kerana bahawasanya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan, daripada peringkat tinggi, daripada raja sampailah rakyat yang paling hina sekali, semuanya diperintahkan oleh Allah sembahyang. Supaya apa? Supaya semua tadi pada pihak tertinggi tadi sampai yang ke bawah ni dapat kebaikan dan terselamat daripada keji dan mungkar. Nampak bawahnya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan dan pekerjaan yang mungkar. Daripada raja sampailah yang bawah. Mana kalau dia raja, dia pemerintah, dia menteri, dia datuk, datin, YB, Tan Sri, Tun, Tan, macam-macam. Dan orang biasa, bila sembahyangnya betul sempurna, dia akan selamat dari membuat kejahatan.
Sebab tu Allah suruh kita solat. Kita ni solat dah, tapi tak sebenar, tu masalah dia. Berapa ramai yang peduli belajar tentang solat? Contohnya dalam taman ni, berapa orang yang tak tahu ada kuliah solat di sini? Dan berapa ramai yang ambil peduli? Yang ambil peduli lebih ramai ke yang tak ambil peduli lebih ramai? Nampak tak? Kalau solat Jumaat penuh masjid, yang ambil peduli dengan solat berapa orang je agak-agak? Itulah dia. Sebab tu banyak yang bermasalah daripada yang tidak bermasalah. Ni tadi yang terselamat daripada perbuatan yang keji mungkar ni sedikit. Yang terdedah dengan perbuatan keji mungkar ni banyak. Sebab yang mendirikan solat dengan sebenar ni sedikit je jumlah dia. Sedikit je jumlah dia. Yang mendirikan solat dengan tidak sebenar ni banyak jumlah. Tengok hari Jumaat cara orang sembahyang macam, pakaian solat Jumaat macam mana. Banyak fail tuan-tuan. Kalau duduk ada tukang jaga SOP pakaian solat, rasanya ramai kantoi tu. Bermudah-mudah aja pakai. Dan macam mana nak dapat benda ni kalau cara membuatnya pun tak sah, cara mendirikan pun tak sah? Bagaimana nak dapat apa yang Allah janji? Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Mandi wajib tak sah, solat tak tinggal, dapat tak janji Allah ni? Tak dapat, tuan-tuan. Sembahyang tapi hatinya ke laut, hatinya sibuk dengan urusan dunia dalam solat, dapat tak ke janji Allah? Tak dapat. Sebab tu disuruh solat yang sebenar, cukup syaratnya, cukup rukunnya, cukup khuduknya, cukup khusyuknya, barulah dapat kelebihan ni tadi. Ini kita solat tapi benda-benda tadi tak ada pun dalam solat kita. Sebab tu kita tak dapat apa yang Allah janji. Lidah kita masih jahat, mata kita masih jahat, perut kita masih jahat. Perut jahat macam mana? Bubuh benda haram, bubuh benda syubhat. Kaki kita jahat melangkah ke tempat yang haram tanpa rasa bersalah, ataupun melangkah dengan niat-niat yang jahat. Tangan kita suka menulis benda-benda jahat. Mulut kita suka cakap benda yang jahat. Ramai anak yang tak beradab, berakhlak dengan ibu bapa, betul? Padahal sembahyang, mengaji, sembahyang tapi biadab dengan ibu bapa. Kenapa jadi macam tu? Solat tapi menzalimi isteri dan anak-anak. Kenapa jadi macam tu? Solat tapi tak tunaikan tanggungjawab kepada isteri dan anak-anak. Dia hanya menjadi suami yang memberi nafkah dunia kepada isteri dan anak-anak, tapi tidak memberi nafkah yang bangsa akhirat kepada isteri yang anak-anak dengan anak-anak. Ini suami yang macam mana ni? Keji tak perbuatan tu? Keji, tuan-tuan. Kita hanya bagikan rumah, bagikan kenderaan, bagikan duit, bagikan pakaian. Agama kita tak bagi. Dah menunaikan ke belum tanggungjawab yang Allah suruh? Belum. Dah menunaikan belum nafkah yang Allah bagi? Belum. Banyak lagi suami yang tak sedar, laki-laki yang tak sedar. Dia merasakan dah lepas tanggungjawab bila carikan rumah, carikan kenderaan, carikan pakaian, bagi duit belanja, beres. Aku dah menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami. Belum, tuan-tuan. Kalau kita biarkan bini kita dengan tak ada ilmu agama, tak didik dia dengan agama yang betul, kita belum menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita perasan kita suami yang dah menunaikan tanggungjawab. Jangan perasan. Sebab tu disuruh mengaji baru tahu apa yang kita belum tunaikan dan apa yang kita dah tunaikan. Sebab tu suruh mengaji, mari belajar, mari mendengar. Kalau tak, kita ditipu oleh syaitan tadi. Syaitan akan tipu kita. Kau dah jadi suami yang bagus, kau dah jadi suami yang penyayang, kau dah jadi suami yang soleh. Kenapa? Dah bagi rumah mewah, dah bagi kenderaan mewah, dah bagi duit mewah. Kau suami yang bertakwa dah, tunaikan tanggungjawab. Kita pun sengih-sengih dah, rasa dah lepas dah. Rupa-rupa kena tipu. Besok mati terperanjat, keluar soalan kenapa tak didik anak bini kita dengan agama. Macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak jawab? Banyak yang tak peduli, tuan-tuan. Sungguh, wallahi,
Banyak yang tak peduli. Laki-laki suami banyak yang tak peduli benda ni. Cari duit, bagi anak bini rumah, bagi anak bini pakaian, bagi duit belanja, beres. Dah, aku dah jalankan tanggungjawab sebagai suami. Padahal apa Allah suruh suami? Mendidik isterinya fardu ain, mengajar bininya tentang agama. Berapa kerat suami yang mengajar bini dia agama. Berapa kerat. Dah saya tak pandai mengajar. Ulama kata kalau kau tak pandai mengajar, bawa di tempat majlis ilmu, atau carikan guru untuk dia, supaya melepaskan tanggungjawab kamu mendidik dia dengan agama. Tu cara dia tu. Kita tak boleh mengajar, panggil guru, carikan guru atau bawa dia mengaji. Suruh dia pergi mengaji. Itu cara nak selamatkan diri kita. Tak, besok kita kena jawab. Ramai suami yang beribadat, yang beramal soleh, akhirnya Allah humban dalam neraka dengan sebab apa? Amal kebajikannya diambil oleh anak isteri. Kita nak jadi suami yang macam tu? Dekat dunia ni kita sembahyang, kita puasa, qiyamul lail, mengaji dan sebagainya, tapi hari kiamat besok anak bini ambil segala kebaikan dan kebajikan kita, dan kita dihumban oleh Allah dalam api neraka. Kita nak tak? Kalau tak nak, bertindak sekarang. Yang belum buat cepat-cepat. Takut nanti kalau kita tak mati dulu, bini kita mati dulu. Kalau bini kita mati dulu, besok dia dulu akan kena tanya tentang Tuhan, tentang solat dan sebagainya. Maknanya dia dah pergi ke alam barzah dalam keadaan kita tak bagi bekalan pada dia. Macam mana tuan-tuan? Dia akan persalahkan kita. Ya Allah, suami tak pernah ajak, suami tak pernah suruh, suami bagi duit, suami bagi benda-benda dunia je, suami tak pernah pun beratkan saya belajar. Macam mana kita nak jawab? Dia dah lepas liang lahat dah. Nak minta ya Allah perhidupkanlah balik bini aku nak ajar dia agama. Tak dapat tuan-tuan. Ataupun kita mati dulu, anak bini yang kita tinggalkan tadi dalam keadaan kita tak didik dia dengan agama. Kita kata besok tu tanggungjawab laki dia yang baru. Contoh, bini kita dia kahwin dengan suami baru. Kita dah mati dah ni. Lepas habis edah dia kahwin dengan laki-laki lain. Itu tanggungjawab dengan laki lain waktu dia dah jadi isteri. Selama dia dengan kita berapa belas tahun, berapa puluh tahun dia sama dengan kita, kenapa kita tak ajar? Tu kita akan kena tanya juga. Bukan boleh main pas-pas dah. Bukan boleh main sip-sip. Ni aku dah mati, sekarang ni kau dah jadi laki dia, sekarang ni kau lah kena jawab. Aku lepas dah. Tak. Waktu dia duduk dengan kita tu, kita kena tanya dengan Allah. Selama 20 tahun, 15 tahun dia duduk dengan kita, ada tak kita mengajar dia agama? Kita kena jawab. Walaupun sekarang dia dah kahwin, dah ada laki baru. Itu tanggungjawab yang lain pula. Itu cerita dia pula. Begitu tuan-tuan. Bukan mudah nak balik akhirat ni. Dan dirikan olehmu akan sembahyang sebab apa? Bahawasanya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan. Jadi faham daripada itu, solat yang sempurna ni boleh menyelamatkan kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Mungkar, keji yang zahir, keji yang batin. Ini tadi kekejian yang dilakukan oleh anggota zahir. Mata suka tengok benda haram, tangan suka menulis benda haram, mencapai benda haram, menipu dia orang, jadi scammer. Ni usaha tangan lah tu. Kaki suka pergi tempat-tempat haram dengan niat yang haram. Perut diisikan dengan benda haram, benda syubhat. Kemaluan digunakan dengan untuk melaksana benda haram, zina, liwat dan sebagainya. Itu keji. Telinga suka dengar benda haram. Kalau tak suka cakap benda haram, tapi telinga suka tadah dengar benda haram. Pantang dengar dosa orang, pantang dengar aib orang, kita tadah telinga. Itu keji. Yang baik mulianya, dia akan tutup telinga, dia akan lari. Dia tak sanggup nak dengar kejahatan orang lain, kerana dia tahu dirinya lebih jahat daripada orang lah. Itu sifat mulia. Tapi kalau kita suka dengar, maknanya itu ada masalah. Telinga kita bukan telinga yang baik. Itu zahir tuan-tuan. Yang hati pula,
Solat tapi berhasad dengki. Solat tapi tak boleh tengok orang lain, saudara mara, adik-beradik dapat kesenangan, dapat kebahagiaan. Suka mengangan-angankan agar kesenangan tu diambil oleh Allah. Padahal solat, Zuhur sembahyang, Asar sembahyang. Cuba kita perhati diri kita balik. Tengok diri kita balik. Apa faedah kita solat, sedangkan kita tak dapat faedah daripada solat kita. Tak dapat faedah pun daripada solat yang kita dah buat berpuluh tahun. Ini sepatutnya merisaukan kita. Sepatutnya ada usaha nak baiki. Bukan berlapang dada dengan solat kita yang sebegini, dan maknanya dengan diri kita yang tak dapat apa yang Allah janji. Lepas solat dedah aurat, lepas solat dedah aurat. Ada tak yang macam tu? Ada. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Waktu solat pandai tutup aurat, lepas solat dedah aurat. Bukankah dedah aurat tu kekejian? Nampak tak? Tapi tak berasa bersalah pun. Solat tapi lepas solat buat benda keji. Kalau yang laki-laki yang jenis main bola ke apa benda, lepas solat pakai seluar pendek balik. Solat kan pakai kain belekat tutup, sembahyanglah pakai seluar pendek ni. Tak nak pula. Dia kata dalam solat kena tutup aurat. Dalam solat saja ke? Luar solat? Kalau yang perempuan solat tanpa tutup aurat, kenapa tak berani? Solat dengan free hair kita tu tak mau pula. Kenapa? Dalam solat mesti kena tutup aurat. Luar solat. Itu menunjukkan kita tak faham dengan agama. Tak faham dengan agama. Kita memikirkan benda yang wajib itu sesuatu yang boleh pilih-pilih. Kita tak faham lah tu. Kalau faham, dia takkan buat begitu. Menutup aurat suatu kewajiban, bukan pilihan. Nampak tak tu? Nampak tak kekejian yang ada pada diri kita tu? Jadi kenapa kita solat tapi kita masih berseronok, dan banyak lagi benda keji yang kita tak tinggalkan lagi? Kenapa? Dan kita nak sampai bila diri kita macam ni? Hati kita tadi suka bersangka jahat dengan orang lain. Sangka jahat ni sifat terpuji ke sifat yang dikeji oleh Allah? Sifat yang dikeji oleh Allah. Kenapa masih ada dalam diri kita sedangkan kita sembahyang? Suka bersangka yang bukan-bukan, suka memikir yang negatif-negatif pada orang lain. Pendendam, sifat baik ke sifat jahat? Dendam. Jahat. Orang perempuan, sifat dendam baik ke jahat? Jahat. Kenapa ada dalam diri kita padahal kita sembahyang? Kita kena tanya diri kita sebelum kita ditanya besok. Baik kita tanya diri kita, kenapa macam ni? Kenapa? Sampai bila aku nak macam ni? Ke kita selesa dengan diri kita yang macam ni? Kita sendiri boleh cari jawapan. Bukan orang lain nak menghukum. Kita sendiri boleh cari jawapan sama ada kita ni solat kita tu macam mana. Kalau solat kita sebenar ni tadi, dah tentulah kita akan dapat kebaikan yang Allah janji tu. Selamat daripada perbuatan keji dan mungkar. Ni dalam ibadat kita. Amalan hati kita hasad, dengki, dendam, sangka jahat, takabur, riak, sum'ah, cintakan dunia, bencikan akhirat, merasakan akhirat tak penting. Itu semua sifat keji. Tapi ada pada diri kita orang yang solat 5 waktu. Kenapa jadi macam tu? Menunjukkan solatnya tak sempurna. Kena semak balik. Semak daripada akar balik. Dia boleh jadi ada kesilapan dalam bab akidah. Sembahyang nak kena guna akidah yang betul tak? Bahkan ini tunjang yang paling utama sekali. Nampak tak? Dalam ramai, katalah dalam 20 orang yang solat, berapa orang yang belajar akidah? Dalam 20 orang yang solat, ataupun dalam satu saf sembahyang, katalah dalam satu saf tu ada 40 orang. Dalam 40 orang ni, berapa orang yang ambil peduli tentang akidah? Berapa orang yang pergi belajar akidah?
dalam 40 orang tadi. Silap-silap seorang pun tak ada, tuan-tuan. Sedangkan akidah di antara benda penting dalam sembahyang, bahkan dalam ibadat yang lain. Akidah nombor satu. Bagaimana kalau akidah kita salah, bagaimana solat kita? Solat tapi akidahnya menyimpang ke tempat lain. Pegangan dan kepahamannya terhadap Allah salah, apa jadi solat kita? Sebab tu ulama kata mari belajar akidah, mari belajar akidah. Sebab dia bersangkut paut dengan solat, bersangkut paut dengan haji, dengan umrah dan sebagainya. Tapi kita tak peduli. Alah bab akidah ni, alah bab akidah ni, tak nak belajar, tak apa. Itulah akibat daripada tu, solat kita tak sah. Rupa-rupanya solat tak sah bukan dengan sebab menanggung najis, dah. Rupa-rupanya selama ni dia solat dalam keadaan akidah yang tidak sebenar. Habis Allahu Akbar. Hamba tu kena semak balik daripada awal. Sebab tu kita kena ngaji balik. Fardu ain ni kena ngaji balik. Tauhid untuk akidah, tasawuf tadi, tasawuf pula untuk hati tadi, sifat mazmumah mahmudah tadi. Nak kena tahu apa punca, apa sebab dalam hati ada hasad, ada dengki, cinta dunia dan macam-macam lagi. Ni nak kena bersihkan, kena ngaji tasawuf. Oh, banyak kerja kita, tuan-tuan. Banyak kerja kita. Banyak lagi urusan kita tentang ibadat ni yang belum kita settlekan ni. Jadi tak payahlah kita nak ambil sibuk hal orang lain. Jahat orang lain tak payah. Jahat diri kita ni tak selesai-selesai lagi. Sudah-sudahlah. Sudah-sudahlah. Buka buku baru, kata Tok Guru, yang sudah tu sudahlah. Baiki. Yang akan datang ni mulai saat dan ketika ni baiki. Azam aku nak mengaji fardu ain sungguh-sungguh, aku nak baiki balik amal ibadat aku, sementara Allah Taala bagi aku umur. Aku nak belajar betul-betul, aku nak baiki balik. Mudah-mudahan aku sempat baiki amal ibadah, mudah-mudahan mati aku husnul khatimah, mudah-mudahan Allah terima aku. Macam tu, jangan kata dah terlambat, dah terlewat, dah belum terlambat lagi. Selagi kita tak kena tanam, tak terlambat lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Dan pekerjaan yang mungkar dan sesungguhnya zikrullah itu terlebih besar. Nanti sambung lagi, insya-Allah. Jadi kita mengaji, kita nak buka minda. Nak buka minda mikir. Kita bukan cerita tentang solat je ni. Nampak tak? Belum masuk lagi cerita rukun semayang, belum. Dia nak memperkenalkan solat tu. Apa solat? Tu sebenarnya. Kalau kita tak kenal solat, tak faham solat tu apa, yang kita faham asalkan buat, tak ke mana, tuan-tuan. Sebab tu dalam kitab ni dia nak kenalkan dulu sembahyang ni apa, kepentingannya, kalau buat salah apa mudaratnya, kalau buat cara yang betul apa yang kita dapat. Dia nak memperkenalkan. Mudah-mudahan bila kita dah kenal, dah faham diri sembahyang tu apa, dia akan mempengaruhi untuk kita belajar bersungguh-sungguh. Oh, kalau macam ni tak boleh jadi. Aku nak belajar bab solat ni betul-betul supaya aku dapat mendirikan sembahyang yang sebenar. Tapi kalau kita tak tahu solat tu apa fungsi, atau apa peranan, kita ingatkan tak ada kena mengena pun dengan kehidupan kita solat ni, sehingga kita buat melepaskan batuk di tangga je. Ni masalah. Sembahyang berbelas tahun, sembahyang berpuluh tahun, masih banyak benda keji dalam diri kita tak buang-buang lagi. Na'udzubillah min zalik. Cukuplah sekadar itu. Minta ampun maaf banyak-banyak kalau salah, ada kesilapan, kesalahan, kekurangan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apapun kita bersyukur kerana Allah Taala memilih kita dengan taufik Allah Taala. Alhamdulillah dapat kita mengaji pagi ini. Dan kepada kawan-kawan yang mengaji mengikut secara online ni, insya-Allah pukul 9.30 nanti ada satu kelas lagi, tapi kitab tauhid pula, ilmu akidah pula. Hari ni baru nak baca, insya-Allah baru nak mula di tempat yang baru tu, Masjid Sultan Abdullah, Masjid Tanah, kuliah duha situ sebulan 2 kali, insya-Allah. Minggu ke-2 ke-4 lah. Pertama ketiga
Pertama dengan ketiga. Ni ketiga ni. Minggu pertama dan minggu ketiga, insya-Allah. Dan dengan berkah majlis ilmu ni kita pohon kepada Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua yang hadir yang mengikuti, semuanya tak terkecuali, semuanya tidak terkecuali, masuklah ibu bapa kita, anak isteri kita, semuanya, kawan-kawan kenalan kita, moga-moga semuanya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah untuk masa-masa yang akan datang, duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah sibukkan kita, bimbangkan kita dengan urusan menuntut ilmu dan urusan akhirat, urusan ibadah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua rezeki yang halal, yang berkah, diberi umur yang panjang lagi berkah, diberi kesihatan, keafiatan yang baik untuk kita terus berusaha memperbaiki amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kejayaan, kemenangan kepada rakyat Palestin khususnya. Begitulah juga umat Islam yang teraniaya di atas dunia ni oleh perbuatan orang kafir zimmi, orang kafir harbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada sekalian umat Islam dan meruntuhkan, menjahannamkan, menggagalkan, memporak-perandakan orang-orang kafir harbi yang nak menzalim kepada umat Islam. InsyaAllah, mudah-mudahan kita bertemu lagi lah di masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Salah silap saya minta ampun, maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada kalian yang sudi mengorbankan masa dan waktu duduk dalam majlis ilmu. Sesungguhnya apa yang kalian korbankan akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan syurga yang berlipat kali ganda kesenangannya nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina ma'a kulli untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum. Kepada Karim, tolong tanda kitab saya muka surat 55.